Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam slot Asnina malam ni dengan tajuk kita iaitu untung ke simpan emas. Jadi ramai yang tanya dengan saya berapa keuntungan kita dapat kalau kita jual emas, berapa keuntungan kita dapat kalau kita simpan emas. Jadi malam ni saya nak kongsikan dengan korang macam mana kita nak tahu keuntungan bila kita simpan emas. Okay, saya nak share screen. Okay, so dekat sini kita akan kupas tajuk ni berdasarkan beberapa isi utama. Yang pertama sekali adalah perbezaan di antara harga emas ataupun spread tu macam mana. Selalu kita dengar pasal spread tapi kita tak faham konsep spread tu macam mana. Okay, soalan kedua kita nak jawab malam ni adalah untung ke simpan emas ni? Okay, yang seterusnya adalah berapa lama kita nak simpan emas. Alright. Jadi saya nak kongsikan dengan korang spread tu macam mana. Okay, ini adalah screenshot harga emas yang saya paparkan dari sudut perbezaan PG sale dengan PG buy. So kalau tengok dekat sini, PG sale ni adalah harga public gold jual kepada pelanggan. PG buy ni adalah harga public gold beli daripada pelanggan. Jadi kalau kita cara nak kira spread kalau untuk emas 10 gram, okay, PG sale tolak dengan PG buy, beza harga dia RM303. Kita bahagi dengan PG sale kali dengan 100%, jadi kita dapat 10%. Jadi 10% ni adalah spread, okay, untuk 10 gram. Kalau kita nak tengok beza dari sudut 100 gram, so PG sale, okay, tolak dengan PG buy, kita akan dapat RM2,024. Okay, 2024 bahagi dengan PG sale kali dengan 100%, kita akan dapat 7%. So 7% adalah spread untuk untuk emas 100 gram. Jadi spreadnya akan mengecil semakin berat emas tersebut. Spread ni adalah beza antara harga yang public gold jual kepada pelanggan dan harga yang public gold beli daripada pelanggan. Okey, seterusnya kita nak kupas berkenaan dengan sebenarnya untung ke emas simpanan ni. Okay, so malam ni saya nak jawab. Jadi saya ada dua screenshot kat sini. Yang ni adalah bertarikh tahun 2019, Ogos. Di sebelah kanan saya Ogos 2020 tahun ini. Tahun lepas harga 1 gram masih pada RM217. Jadi masa tu saya beli, contoh masa tu saya beli 10 gram pada tahun 2019 dengan harga RM2,164. Pada tahun 2020 saya jual balik emas tu kepada public gold, okay, dengan harga RM2,661. Jadi macam mana kita nak tahu kita untung ke tak? So senang, kita tolak je PG buy tolak dengan PG sale beli tahun lepas, beza harga dia nak dekat 500. So kat sini kita ada 22% keuntungan. Okay, dengan harga emas yang semakin meningkat sejak kebelakangan ni, kat sini kita dapat melihat keuntungan yang semakin besar. Okay, ini baru 10 gram. Ia hanya berbeza nanti kalau saya share beza kalau harga 100 gram. Dan ini baru tempoh setahun ni kita simpan emas tu. Bayangkan beza harga yang lebih besar bila kita beli lebih awal dan ataupun kita simpan lebih lama sesuatu emas tu. Okay, nampak dekat sini? Alright. Jadi seterusnya saya nak kongsikan dari sudut posisi sebagai seorang tu dia nak bermula sebagai pelabur emas. Jadi kalau pelabur emas ni dia kena ada sekurang-kurangnya 100 gram dalam simpanan dia, okay, untuk dia memulakan pelaburan. Okay, kalau kita tengok dekat sini contohnya 100 gram beli dengan harga RM21,388 pada tahun lepas. So tahun ni dia jual dengan public gold sebab dia nak keuntungan, dia nak margin keuntungan yang besar.
So dia jual balik tahun ni 100 gram RM26,888 dia dapat. Jadi dia kira, jadi bila kita kira balik perbezaan harga dia, so perbezaan harga dia akan dapat dalam RM5,492. So kat sini sudah ada 25% keuntungan. Dan ini baru setahun dia simpan emas ni. Bayangkan kalau dia simpan lebih awal ataupun kalau kita simpan lebih lama, bayangkan berapakah keuntungan yang kita akan dapat. Okey. Ini adalah merujuk dalam keadaan harga emas yang semakin meningkat sehingga kita jangkakan seperti yang pakar-pakar motivasi ataupun motivasi kewangan ataupun Sifu Emas sendiri, Encik Syukur Hashim telah menyatakan bahawa kemungkinan harga emas akan terus meningkat sehingga akhir tahun ataupun sehingga vaksin ditemui. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi harga emas. Okey, nampak perbezaan dia? Ni baru 100 gram. What if kalau pelabur tu dia ada lebih 250 gram? Dia ada lebih sekilo dan ke atas? Jadi bayangkan berapa untung dia kalau dia simpan emas. Okey, nampak dekat sini? Seterusnya kita akan kongsikan apakah beza emas public gold dengan kedai emas biasa. Jadi kalau tengok dekat sini, ni adalah screenshot harga emas kedai biasa. Kita tengok dia hanya ada harga hari ini, tapi harga jual balik dia tak letak. Okey, sebab itulah dia kata kalau nak jual balik ikut suka taukil lah nak jual berapa. Okey, dan akhirnya kita tak tahu spread dan kita tak tahu berapa keuntungan yang kita boleh dapat bila kita beli emas dekat kedai biasa. Dan dekat sini harga tak termasuk upah, ni merujuk kepada emas perhiasan. Dan saya akan kongsikan dengan anda beza emas perhiasan dengan emas simpanan pada perkongsian saya akan datang. Okey, jangan terkejut ni harga tahun 2012 harga RM180 segram. Okey, sebelum saya akhiri perkongsian saya malam ni, ada beberapa perkara yang kita harus ambil tahu sebelum kita nak kira keuntungan kita bila kita beli emas ni. Okey, pertama sekali apa yang kita kena tahu adalah instrumen kewangan ataupun simpanan semuanya, hampir semuanya saya boleh katakan bersifat long term. ASB pun akan lebih daripada 10 tahun. Tabung haji simpanannya bersifat long term. Okey, begitu juga dengan emas. Kalau kita nak tahu, kalau kita dapatkan margin keuntungan yang lebih besar, ini haruslah bersifat long term. Okey, yang keduanya adalah kita tak nampak beza kalau dalam kuantiti kecil. Okey. Sebab tu tadi saya bagi beza, kalau 10 gram berapa, kalau 100 gram berapa perbezaan keuntungan dia. Okey, kita akan dapat margin keuntungan yang kecil kalau kita baru je beli, lepas tu nak jual balik. Baru je beli last week dan bulan ni, minggu ni kita tengok harga makin naik, tapi kita nak jual balik. Sebenarnya kita telah tertipu dekat sini. Okey. Seperti saya cakap, balik kepada poin yang pertama, instrumen kewangan kalau kita nak nampak keuntungan dia, ini mestilah bersifat long term. Okey, jual emas ni adalah pilihan terakhir. Okey, sebab alternatif yang ada adalah pajak ke arah nu. Okey, sebab kita boleh dapat emas kita balik. So kita pergi ke arah nu, pajak emas kita, dan lepas kita bayar upah simpan dan pajak kita akan dapat balik emas kita. Ni pentingnya sebab tahun lepas, kita dah beli dengan contoh tahun lepas kita dah beli harga yang rendah. Kita jual balik tahun ni, harga memanglah kita dapat keuntungan, sedikit keuntungan. Dan kalau kita nak beli balik emas tu, harga dia dah semakin tinggi. Sebab itulah kalau kita nak pakai duit, pajaknya adalah alternatif. Saya akan kongsikan dalam video saya seterusnya. Okey, bila kita nak jual, so kita jual bila ada keuntungan yang lebih tinggi atau kita dah capai matlamat. Contohnya, ada yang simpan 20 gram, simpan duit dalam bentuk emas 20 gram untuk pergi haji. Bila dia dapat panggilan, dia dapat maksudnya kelulusan untuk menunaikan ibadah haji. So dia jual emas dia dan gunakan cash untuk dana menunaikan ibadah haji.
Okay, ataupun capai matlab ataupun keuntungan lebih tinggi, maksudnya nak beli hartanah, nak buka perniagaan dan sebagainya. Jadi ini perkara yang anda harus sampai tahu untuk kita nak mengira ataupun mengukur keuntungan bila kita beli ataupun bila kita simpan emas. Okay, jadi kalau ada persoalan daripada korang, bolehlah WhatsApp saya. Okay, follow dan share channel Telegram saya dan teruskan follow Facebook page saya dan kongsikan video ini. Semoga ia bermanfaat kepada anda. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.